أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian yang berada di depan kaca TV, di online bersama My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita meneruskan kajian, kita ingin mempelajari hidayah nur daripada halaman yang ke-15 pada hari ini, dan kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Hari ini so far so good. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Masya-Allah. Kita sudah pun selesai dengan ulang kaji kita sehingga halaman yang ke-14 dan hari ini kita menyambung Ustaz. Maksudnya hari ini pengajian baru Pengajian baru dan kita sebenarnya dah di penghujung juz yang pertama. Subhanallah Ustaz. Muka surat 15 Ustaz. Masya-Allah. Itu adalah inayah, pertolongan daripada Allah SWT ya, bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya, mungkin ada sebahagian yang bekerja yang mungkin sibuk tetapi masih lagi mengambil peluang ingin mendalami kepada hadiah paling besar daripada Allah. Bila kita melihat pada surah Ar-Rahman pun Allah menyatakan allamal Quran, bahawa salah satu nikmat besar daripada Ar-Rahman itu adalah Allah mengajarkan kita Al-Quran. Kita sendiri sudi menjadi pelajar. Dia sebenarnya yang lebih besar yang sepatutnya sudi kan. Tetapi kalau katakan kita sudi, ini sebagai tanda kita menjawablah Ustaz ya, menerima hadiah terbaik daripada Allah. Dan jangan sampai kita jadi, nanti kita akan belajar dalam siri hari ini, jangan sampai orang bagi hadiah kita baling ke belakang Ustaz. Jangan Ustaz. Ya, nauzubillah min zalik, kita harapkan tidak Ustaz. Betul, Ustaz. Sebab kalau kita perhatikan Ustaz dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala atur kepada kita, beri kepada kita bukan sekadar di waktu ini saat pukul 12 ini, tapi Allah beri peluang kepada kita saat waktu pukul 5 ada Ustaz, pukul malam ada pukul 10, pagi lepas subuh pun ada Ustaz, pukul 6 pagi. Jadi hadiah ni janganlah kita buat acuh tak acuh Ustaz. Ambillah peluang tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita dah nak masuk ayat yang ke-94 dah Ustaz. Subhanallah Ustaz. Ya, dan itu sebabnya kalau katakan muka surat 15 ini tak sempat nak dengar sampai ke hujung. Paling kurang ayat surah ataupun halaman 15 ini dia punya key dia, jangan pandang belakang, jangan buang ke belakang. Jangan buang ke belakang ya. Muka surat 15 kita akan belajar bersama. Jom kita mulakan dahulu. Tuan-tuan buka mushaf ya, ambillah ataupun telefon kalau perlu muat turun apps ataupun smart Quran. Kita share Ustaz ya. Share okey. Sebelum kita sama-sama membaca Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, penonton My #Quran Time, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita mulakan pertemuan kita dengan Ummul Kitab. Selalu kita baca, cuma kena beri perhatian Ustaz, mungkin ayat yang terakhir itu, ayat yang ke-7 contohnya, ayat yang paling panjang dalam surah Al-Fatihah, panjang ayat dia. Jadi dan ada mat-mat juga kat situ. Kadang-kadang penonton tanya, macam mana kalau ayat yang ke-7 tu saya tak sampai nak baca, nafas saya tak sampai, jadi boleh berhenti. Macam Ustaz Ahmad Tirmizi selalu baca, kita berhenti Ustaz, kita berhenti pada ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, kat situ kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana kita berhenti kat situ. Jadi itu antara satu panduanlah. Tapi kalau kita nafas kita sampai Ustaz, kita teruskan. Sempurnakan satu ayat itu pula boleh insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah bacaan Ummul Quran Ustaz ya. Memulakan sesi kita pada hari ini dengan penuh semangat tuan-tuan, kita mengulang banyak kali surah Al-Fatihah ini. Jangan bosan membaca surah Al-Fatihah. Lantaran apa? Lantaran kalau kita bosan itu tandanya hati kita waktu itu sedang ada masalah. Betul Ustaz. Quran ini dia ubat. Allah Dia ubat, dan kalau katakan orang bosan ambil ubat itu maksudnya dah tak lama Ustaz. Bahaya tu Dah tak lama. Bahaya tu. Dan itu sebabnya mengapa kita belajar, kalau ini dah muka surat 15 Ustaz ya. Muka surat 2 itu bercakap tentang hati yang hidup, Betul, Ustaz. hati yang sihat, dan muka surat yang ke-3 itu ya, ayat yang ke-6 7 bercakap tentang hati yang mati, Ya. dan ayat yang ke-8 9 10 hingga 20 itu bercakap tentang hati yang sakit. Masya-Allah. Dan hati yang sakit ini ialah apa? Kalau kita lihat dia punya konsepnya itu ayat 8 hingga 20, tetapi dia diceritakan oleh Bani Israel, dia ni suka mempermain-mainkan ya apa yang Allah sampaikan, dia suka memusing-musingkan, dan inilah yang kita nak lihat pada hari ini. Apakah sinopsis bagi halaman yang ke-15? Jom mari kita sama-sama perhatikan, iaitu pada ayat yang ke-94 hingga 96 kita akan melihat bagaimana ketamakan kaum Yahudi, ya, betapa gelojohnya kaum ini terhadap kehidupan, ya, terhadap kehidupan yang kita harapkan kita jangan jadi seperti kaum yang pernah berlaku, masih berlaku, dan kita tidak mahu panduan ini kita buang ke belakang. Ustaz ya, itu yang pertama. Pada ayat 97 hingga 98 antara kepercayaan akidah yang salah pada kaum Yahudi ini terhadap Jibril ya, dan Mikail, dan juga pada para rasul, diikuti dengan ayat 99 hingga 101 kaum Yahudi ingkar terhadap Al-Quran dan melanggar perjanjian yang telah dimeterai bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ringkasan sebagai panduan untuk kita memulakan bacaan kita pada hari ini Ustaz, pada ayat 94 hingga ayat yang ke-97 bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran semua, kita nak baca hari ini pengajian kita di muka surat yang ke-15 Ustaz. 15. Kita dah berada di akhir Ustaz nak habis juzuk yang pertama dah Ustaz. Masa yang pertama dah nak habis Ustaz. Subhanallah. Pejam celik banyak sudah yang kita pelajari, dan kita nak belajar banyak lagi Ustaz. Banyak lagi kita nak gali, kita nak belajar, dan mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah. Dan sebabnya Ustaz ya, maksudnya kalau boleh tuan-tuan yang dah belajar ni, setiap satu muka surat tu kalau katakan okey muka surat 14 apa satu poin kan yang boleh kita ambil dan boleh kita amalkan. Kalau inilah yang tuan-tuan dapat, tahniah diucapkan. Kalau tak dapat boleh tengok balik semula. Betul, ya, nanti di tengah-tengah nanti kita maklumkan bagi tuan-tuan yang mungkin terlupa nak akses kepada video-video YouTube dan sebagainya Ustaz ya. Baik, betul Ustaz. Insya-Allah kita mula. Alhamdulillah Ustaz. Okey. Jadi kita nak mula ni ayat yang ke-94 sampai 97 Ustaz. Ya, betul. Okey, baik. Saya nak cuba dengan permulaan ni dengan taranum apa Ustaz ya? Taranum Nahwan lah, cuba. Nahwan ya, ataupun taranum Kurdi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaw
الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ini adalah bacaan daripada ayat 98 hingga 97 Ustaz ya. Yes, dia setengah muka surat itu kita sudah pun mengikuti dan katakanlah ya wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi pada ayat 94 itu sekiranya syurga negeri akhirat itu di sisi Allah hanyalah istimewa buat kamu semata-mata tanpa orang-orang lain maka cubalah kamu memohon kematian supaya dimatikan sekarang juga jika betul kamu orang-orang yang benar ya. Bila kita menyambung balik dengan pelajaran kita pada halaman yang 14 itu bercakap tentang Allah suruh kepada Bani Israel pegang apa yang Allah berikan ini dengan penuh kekuatan ya, dengan penuh komitmen, dengan wasma'u dengar pada ayat 93 ya. Tapi mereka balas Ustaz, dia kata sami'na, kami dengar, wa asaina. Dia cakap dengan penuh-penuh nak melawan ya degilnya ini, maka kesannya adalah Allah meletakkan satu penyakit namanya ialah syirik kepada Allah. Dia cinta sangat kepada al-ajal, iaitu nak menyembah kepada si patung berhala anak lembu itu ya, bikufrihim qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Teruk sangat apa keimanan yang kamu ada ni. Kamu kata beriman kepada kitab tapi lain macam lain macam. Dan disambung pada ayat 94 ini kerana dah lain macam Ustaz ya. Jadi sampai Allah tak nak cakap dengan mereka terus. Kalau tadi pada ayat 93 itu Allah bercakap tentang mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur ya. Jadi perjanjian daripada kamu, Allah cakap terus direct. Tetapi bila masuk ayat 94 qul, Allah nyatakan pada Nabi Muhammad kerana apa? Kerana salah satu daripada tanasub ataupun dia punya kaitannya Allah tak nak cakap dengan mereka direct. Dia lebih kurang kalau ayah tak nak cakap dengan anak degil sangat ni, ayah suruh maknya, dia cakap maknya ke ataupun ibunya ke, tolong cakap pada anak saya itu saya tak benarkan. Masya-Allah. Itu tanda ayah dah marah sangatlah tu. Ya. Jadi ini lebih daripada itu lagi, Allah menyatakan katakanlah wahai Muhammad, jikalah syurga negeri akhirat itu di sisi Allah hanya istimewa untuk orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel yang kata bahawa dia layak ke situ ya, khalisatan min dunin nas, khusus. Khalisah ini maksudnya bersih ataupun khusus daripada setiap manusia. Angan-angankanlah untuk mati. Ya, silakanlah untuk mati pasal nanti kamu masuk syurga. Kalau kamu yakin sangat perkara itu jika kamu betul. Ya, ini adalah satu amaran daripada Allah SWT. Allah sampaikan pada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang mendengar Nabi di Madinah, dan juga untuk
orang-orang yang mempunyai akidah yang sama, yang dikata tak apa, kita macam mana sekalipun masuk syurga juga. Ya. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, apa yang boleh kita pelajari, ya, salah satu perkataan penting di hujung ayat 94 itu, in kuntum sadiqin, kata daripada hadis, ya, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bacakan daripada Quran Amazing ini Ustaz, ya. Kata sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke syurga. Sesungguhnya jika seorang sentiasa berlaku jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan akan membawa kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan akan mengirim dan ke neraka, dan sesungguhnya jika seorang selalu berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ya. Jadi in kuntum sadiqin ini sebenarnya ayat 30 ataupun ayat yang ke-31 Ustaz. Ya. Sebenarnya bercakap tentang Allah menjadikan Nabi Adam, kemudian malaikat bertanya. Pada waktu itu Allah cakap, okey, kalau kamu betul sangat, ya, tolong beritahu nama objek-objek ataupun nama-nama ini in kuntum sadiqin. Masya-Allah. Jadi kat sini ada sekali lagi, tapi malaikat bila dah tahu ada kelemahan, dia mengaku qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, mengaku bahawa ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Ya, jadi malaikat perangai dia begitu. Ya, dia punya sifatnya bagus. Tapi kalau bagi orang-orang Bani Israel ini, dia tak macam tu Ustaz. Bila disampaikan harapkan mati, mereka kata mereka lah dia antara orang musyrik Mekah dengan orang-orang Yahudi ini. Orang Yahudi ni lagi takut mati. Masya-Allah. Ini adalah pembongkaran rahsia tentang apa kalau di Israel sekarang Ustaz, ya. Mereka itu sebenarnya takut mati. Itu sebabnya kalau dia nampak anak Palestin itu pegang batu pun dia sanggup tembak. Masya-Allah. Kan, dia duduk dalam kereta kebal, dia pasal apa? Pasal mereka tak berani. Ulama menyatakan mengapa mereka itu tak berani untuk mati. Satu, kerana mereka memang ada buat banyak dosa. Jadi bila banyak dosa, orang yang buat banyak dosa, dia takut untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam anak buat salah, dia nak jumpa balik, jumpa mak tu. Dia menyorosnya, ya, masya-Allah. Kan? Jadi psikologi ini dia memang dah wujud dalam fitrah manusia. Ustaz, ya. Yang kita belajar di sini agar bagi kita macam mana pula, ya. Kita sambung dulu kepada ayat 95, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali kerana dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang yang zalim. Ya. Jadi di situ Allah menyatakan wallahu alimum bizzalimin. Allah amat tahu tentang orang yang zalim, yang istilahnya kat sini bima qaddamat aydihim. Dia buat dengan tangan mereka. Kita pun Ustaz, ya, kita maksudnya membaca al-Quran, kita bekerja, kita buat kebaikan seperti tuan-tuan yang berada di rumah, itu juga bima qaddamat aydihim. Tetapi bila kita buat ikut kepada al-Quran, mereka yang Yahudi ini, Bani Israel ini buat ikut kepada angan-angan kosong. Kesannya ialah apa? Kerana mereka membunuh, mereka membuat kerosakan, kedengkian. Akhirnya mereka ini sebenarnya hasil daripada apa yang mereka usahakan itu hanya untuk di dunia ini sahaja. Berbanding dengan kita. Itu sebabnya kalau nak tanya kepada orang Islam, adakah orang Islam ni sanggup kata, saya sanggup matilah pasal saya ni memang buat betul. Pasal lepas My Quran Time baca, saya rasa saya dah bersedia nak mati. Rasa-rasanya Ustaz, kalau orang cakap begitu, okey ke tak okey, kan? Pun sebenarnya orang Islam bukan jenis yang kalau macam ni lepas Quran Time ni saya nak bunuh diri lah. Nanti bawa tenang. Tuan-tuan yang kata bahawa saya nak dah rindu sangat dia jumpa Allah, tak tahan dah duduk kat dunia ni, sebenarnya kita pun belum pasti masuk syurga. Allahuakbar. Itu orang Islam. Orang Islam dia tak macam dalam agama Yahudi ataupun Nasrani. Dalam agama Kristian, masuk Kristian saja nanti Jesus Christ sebagai penyelamat. Asalkan menyembah kepada Jesus Christ, okey, nanti kita akhirnya masuk syurga, walaupun dengan Nazi ke, dengan pembunuh ke, akhirnya masuk syurga. Tetapi bagi orang Islam, kita tidak ada kepastian masuk syurga kecuali apabila kita pegang betul-betul apa yang ada di dalam kitab ini. Ini kaedah orang Islam. Jadi kalau katakan ada di kalangan kita kata saya dah tak sabar nak bertemu Allah, saya nak mati awal, itu bukan juga akidah dalam yang kita belajar daripada ayat ini. Mengapa? Kerana ada psikologi pada ayat 96. Ya, yang itu yang mungkin Ustaz, kalau Ustaz boleh baca sekali lagi Ustaz, ya. Dia panjang sikit, tapi kita nak tengok psikologi
orang-orang yang cinta pada dunia ni kesannya kepada apa? Ya. Ayat 96 Ustaz. 96. Baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mendapati mereka itu, orang-orang Yahudi itu adalah manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang musyrik. Masya-Allah. Ya, sebenarnya Ustaz ni kalau orang-orang musyrik di kawasan Mekah ke Madinah ke, mereka ni sanggup je kalau pergi berperang, mereka kalau boleh nak kena panah sampai 30-40. Pasal apa? Kalau dia mati, musyrik ni, orang musyrik, dia rasa dia sebagai warrior. Nanti dia akan diabadikan nama sebagai pejuang. Tetapi orang yang Bani Israel, orang Yahudi ini, dia takut. Mereka inilah yang macam Abdullah bin Ubay kan, mereka inilah antara orang yang lari daripada perang Uhud itu. Betul. Dengan 300 orang itu. Kerana apa? Kerana mereka memang takut mati. Betul. Dan psikologi inilah yang terjelma kepada musuh-musuh yang nak menyerang Islam. Sebenarnya mereka juga sama je Ustaz. Yang penting dapat jadi apa? Dia dapat duit kan, tapi mereka takut. Ya. Dan disambung lagi, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab. Ustaz kat situ nak sebut ni tu. Ayat 96 ni memang kena hati-hati pada kalimah wa ma huwa bimuzahzihihi. Hapedas ha simpul. Bimuzahzihihi. Jadi kalau kita cepat tuan-tuan mungkin dia akan jadi semua ha. Bimuzahzihihi semua ha. Ataupun dia jadi ha. Bimuzahzihihi semua jadi ha. Betul, saya nak sebut tadi pun nak kena betul-betul kan. Okey. Jadi maksudnya memang kena semak ataupun kena perhatikan betul-betul bacaan tu. Ayat 96. 96. Okey, ayat 96. Kalimah wa ma huwa bimuzahzihihi. Kalimah tu kan. Ya. Jadi itu perkara yang kita perlu beri perhatian, dan sebenarnya istilahnya ini pun membawa kepada perkataan akan menjauhkannya. Ya. Dia nak 1000 tahun, tapi 1000 tahun itu bukan mendekatkan dia pada Allah. Allahuakbar. Kita kalau boleh nak 1000 tahun kan, untuk tambah, nak tambah amal. Betul, ya. Tetapi bagi orang yang ada masalah tentang akidah ini, dia kalau boleh nak hidup selama mungkin. Dan apa kaitan dengan kita tuan-tuan ya? Maksudnya bila kita bersama dengan ahli keluarga kita, kalau cakap tentang wasiat kan, cakap tentang kematian, kalau cakap tentang apa, tentang takaful untuk kita buat persediaan akan datang ke kan, dia kata tak payahlah cerita pasal mati-mati ni kan, dah tak payah. Kalau itu sebagai responnya, itu sebenarnya ada satu penyakit. Satu penyakit. Pasal apa? Pasal kita memang kena ingat mati bukan untuk kita jadi makin lemah, kita makin bersemangat. Macam tuan-tuan, jangan bertangguh lagi untuk baca Quran, my Quran time, kita nak share sebanyak mungkin kan. Pasal apa? Kita tak tahu bila kita akan pergi Ustaz ya, tapi kita nak meninggalkan legacy yang amat bagus ya. Dan itu Allah cakap di hujung itu pada ayat 96, wallahu basirum bima ya'malun. Ya, Allah tahu, Allah melihat kepada apa yang mereka kerjakan. Dan disambung pada ayat 97 itu, tambahan lagi Allah membongkar apakah yang berlaku kepada Bani Israel ini, iaitu mereka ini cakap juga pada Nabi Muhammad untuk sampaikan, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahawa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Masya-Allah. Bani Israel ini, Yahudi ini, dia tak puas hati sampai dengan Jibril pun tak puas hati. Dengan malaikat pun boleh dia tak puas hati. Tak puas hati dengan Allah, okey. Tak puas hati dengan siapa lagi? Dengan Nabi.
malaikat pun tak puas hati. Tak tahulah dia puas hati dengan siapa kan. Okey. Jadi ini adalah satu masalah bagi kita tuan-tuan yang berada di rumah. Kita harap kita janganlah selalu cakap tak puas hati selalu. Saya tak puas hati betul kan. Sakit hati, tak puas hati, apa lagi patah hati, sakit hati, jatuh hati, semua hati-hati kan. Kurangkan perkataan itu kerana tak naklah kita ini jadi orang yang ada penyakit hati seperti Bani Israel ini. Jadi itu sebagai pelajaran untuk kita. Sebahagian daripada halaman 15 kita berehat sebentar Ustaz. Ke Ustaz ada sesuatu? Ustaz sebut banyak hati-hati tadi tu kan. Ada lagu kan, jagalah hati jangan kau kotori, kan, jagalah hati lantera hidup ini. Maksudnya jaga hati kita Ustaz. Dapatkan yang original Ustaz. Dapatkan original. Okey, itu sebabnya satu perkataan yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan agar hati kita bersih Ustaz ya. Perkataan hari ini adalah khalasa. Khalasa. Pasal kena jaga hati tadi kan? Betul Ustaz. Ini perkataannya. Ya, masya-Allah. Ikhlas ya dan bersih. Itu yang bagus. Tetapi masalahnya orang Yahudi ni dia nak kalau boleh khalisah itu bersih syurga itu dengan dia saja. Orang lain tak payah masuk. Masya-Allah. Yang itu silap ikhlas. Silap ikhlas ya. Sebabnya ikhlas ni dia tak payah nak ditonjol-tonjolkan, ia perlu diusahakan dan ia berulang 31 dalam al-Quran. Moga-moga tuan-tuan kita bersihkan hati. Kita sambung lagi dengan panduan al-Quran selepas kita berehat. Baca, faham, amal, My Quran Time. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal Ustaz. Untuk kita terus bersama dalam halaman yang ke-15 untuk terus kita mengambil pelajaran di mana hati kita ini perlu dibersihkan dengan ikhlas yang berteraskan panduan daripada Al-Quran, bukan ikhlas yang dibuat-buat, berteraskan pada hawa nafsu seperti mana yang kita belajar daripada ayat 94 sebentar tadi. Orang-orang Bani Israel Yahudi ini mereka kata bahawa mereka kalau masuk syurga mereka sahaja, orang lain semuanya pergi ke tempat lain ya. Ataupun ada juga yang berpendapat bahawa tak ada neraka, syurga je ada. Jadi sampai akhirat terus masuk syurga. Tak kisahlah buat apa saja di dunia ini. Itu melambangkan kepada satu kefahaman tidak adil, di mana kalau macam tu Ustaz baik tak payah baca Quran kan. Lepas tu terus dia sampai ke syurga. Tetapi apa jadi kepada orang-orang yang buat keburukan, padahal Allah ini Maha baik ya, dan ini tidak bertepatan dengan ilmu, dengan logik. Orang-orang biasa pun tidak dapat terima. Tetapi kerana mereka ini tidak benar ya, lawan kepada sadiqin, maka hancur kefahaman yang ada. Kita nak menyambung pada kali ini, tapi kita nak tengok dahulu apakah komponen tajwid bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk bergabung dengan kita, bersahabat dengan kita, lontarkan komentar anda, cadangan anda, pandangan anda, persoalan yang anda ingin ajukan tentunya di YouTube kita My Quran Time Official, di Facebook kita ada Facebook Sahabah Al-Quran My #Quran Time, dan yang kedua My #Quran Time, dan kita juga ada platform Instagram iaitu di hashtag ataupun di My Quran Time Official Jadi bolehlah ajukan apa kat situ, soalan-soalan ke ataupun nak ulang kaji balik terlepas episod-episod kita yang sebelum-sebelum ini, boleh je terus subscribe YouTube kita di My Quran Time Official Baik, itu untuk platform rasmi kita. Begitu juga untuk komponen tajwid yang ingin kita kongsikan pada hari ini, iaitulah masih lagi berada dalam package ataupun masih lagi dalam tajuk Lahnul Jali, kesalahan besar. Ada banyak kesalahan-kesalahan besar, dan hari ini kita nak kongsikan kesalahan besar tu berhenti
ataupun menyambung memulakan bacaan kita salah waqaf ataupun ibtida, yakni berhenti atau mula bacaan, contohnya berhenti pada lafaz la, pada kalimah atau pada ayat ya ayyuhallazina amanu la, berhenti kat situ kan, ataupun berhenti kat situ, ambil terus taqrabus salata wa antum sukara. Sebab apa? Sebab makna dia. Contoh, wahai orang-orang yang beriman, jangan apa? Kan? Lepas tu tiba-tiba dekatlah solat ataupun dirikanlah solat ataupun hampirlah solat ketika kamu sedang mabuk, contoh. Jadi memang lari sangat makna dia, Ustaz. Lari sangat maknanya. Mana tahu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengah baca Quran, tiba-tiba ada panggilan masuk ke, kita angkat telefon. Assalamualaikum. Masa tu kita tengah baca ya ayyuhalladzina amanu la hello. Assalamualaikum. Khabar semua, insya-Allah boleh. Tiba-tiba terus taqrabus salata wa antum sukara, contoh. Kan, ataupun kalau contoh tu wa antum, betul lah, jangan kamu hampiri, ayat dia wahai orang yang beriman, jangan kamu hampiri solat ketika kamu sedang mabuk. Jadi kita berhenti, jangan kamu, ataupun kita berhenti ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah, wahai orang-orang yang beriman, jangan hampiri solat ataupun jangan kamu solat. Lepas tu kita sambung wa antum sukara, bermabuklah kamu. Bermabuklah kamu. Jadi ini kesalahan yang besar, Ustaz. Ya, betul. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, memang kita kena beri perhatian. Ikutlah panduan-panduan waqaf dan juga ibtidak dalam bacaan kita, ataupun inilah Ustaz, kita kongsikan dalam segmen My Quran Time ini bahawa pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Kita ma'rifatul wuquf, kita tahu tempat waqaf dan juga ibtidak, Ustaz. Mudah-mudahan dapat beri sedikit manfaat, insya-Allah. Masya-Allah, itu adalah lahnul jali, Ustaz, ya. Satu kesilapan yang besar yang perlu kita beri perhatian. Dan kalau silap dia punya koma dia tu, koma dia ialah ayat bahasa Melayu, betul, pun Ustaz. Kena betul, ya. Betul. Macam lagi kalau kita bercakap, Ustaz, kan salah kan. Sedapnya, contoh ayat tu sedapnya musangking, contoh. Yang saya beli tu kan. Sedapnya musangking yang saya beli tu. Tapi kita cakap sedapnya musang. King yang beli tu. Lain pula. Lain macam. Lain macam. Itu sebabnya musangking ni kena sebut satu, ya, sekaligus. Apatah lagi kalau makan tu sekali bersama-sama, Ustaz, ya. Insya-Allah. Amin. Pasal sebenarnya musangking ni, Ustaz, ya. Kita dah banyak kali cakap musangking, contoh saja, bukan sekadar, bukan itu saja. Jadi sekarang ni, baru ni saya pergi ke Penang. Masya-Allah. Saya jumpa satu yang baru. Yang baru pula, Ustaz. Namanya ialah, nanti kita tengoklah sekejap, Ustaz, ya. Kita sambung dulu kita punya bacaan kita, ayat yang ke-98 hingga 101. Kalau saya terlupa nanti yang baru tu beritahu, Ustaz, ya. Insya-Allah. Okey, Ustaz. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran semuanya, kita nak sambung bahagian yang kedua bacaan kita. Tadi kita dah baca 94 sampai 97. Sekarang ni kita nak sambung lagi separuh muka surat kita, Ustaz. Ayat 98 hingga ayat 101. Saya nak sambung lagi bacaan dengan taranum nahwan ataupun kurdi tu, Ustaz. Boleh, saya? Boleh. Baik, jom sahabat-sahabat Al-Quran semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند
عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah daripada ayat 98 hingga 101 Ustaz ya. Terima kasih ucapkan pada Ustaz membacakan sambungan daripada ayat 97 sebenarnya. Betul. Kisah bagaimana orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi ini mereka bermusuh dengan Jibril ya, yang membawa wahyu Quran Ustaz ya, membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak puas hati, Nabi Muhammad dia tak puas hati siap dengan Jibril. Dia kata tersalah alamat. Masya-Allah. Kan? Ini ada kaitan dengan dengki tadi dengki, ya, bila cakap tentang dengki yang kita dah belajar sebelum ini, bila dengki dia tak puas hati kan, wahyu tersalah alamat tak puas hati, dia kereta yang besar kunci sampai pada jiran sebelah tak puas hati kan, apa lagi Ustaz, macam-macam lah ya, ada apa saja kelebihan dia tak puas hati kalau sampai pada alamat orang lain. Kan, tengok postman datang ke rumah sebelah pun tak puas hati, asyik sebelah datang kan, macam itu. Ini perkara yang berlaku kepada Bani Israel ataupun Yahudi ini. Maka disambung pada ayat 98, barang siapa menjadi musuh Allah, ini keras daripada Allah SWT. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. Wah, masya-Allah, ini ayat memang power ya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau mereka ni tak puas hati dengan Allah ke, ataupun dia kata tak, saya beriman pada Allah kan, saya percaya kepada Nabi Musa, cuma kita tak puas hati sikit dengan Nabi Muhammad, sebenarnya tolak salah satu saja rasul, maka tolak semua. Masya-Allah. Tolak semua. Tolak Jibril saja, maksudnya mereka ni orang Yahudi dia percaya pada Mikail ya, Mikail ini, tetapi Allah kata kamu juga memusuhi kepada Mikail, dan malah Allah beritahu fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah musuh kepada orang yang kufur, yang kafir ini, dan orang inilah yang sebenarnya bermasalah ya, bukan sekadar mereka pilih-pilih, tetapi sebenarnya Allah, malaikat, rasul, kitab ini kena diambil secara package, barulah keimanan itu menjadi lengkap. Dan ia disambung pada ayat 99. Ini adalah ayat pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, juga pujukan untuk kita. Kadang-kadang Ustaz kita promote, ajak orang ke arah kebaikan, kita ajak cara yang terbaik, kemudian orang tak layan ya. Kalau Nabi ajak kemudian mereka kata tak nak, kan, malah memusuhi pada Nabi. Maka Allah memberi pujukan pada ayat 99 ya, iaitu dan kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu dan tidak ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik ya. Jadi sebenarnya produk yang Allah bagi ini, Al-Quran ini adalah bayinat, sudah yang terbaik. Jadi kalau katakan mereka kufur, mereka itu digelar sebagai orang yang fasik. Tetapi kita kena ingat juga ya, perkataan fasik ini tak bolehlah pula kata zaman sekarang kita buat My Quran Time kan. Kita ajak orang ikut program Quran Time, kemudian orang tu kata saya tak naklah, saya sibuk kan. Kemudian kita kata engkau ni kalau ikut pada ayat 99 fasik. Allah. Adakah betul begitu tuan-tuan? Nanti kejap. Kita lihat dahulu perkataan bayinat itu maksudnya apa. Bayinah ini salah satu kalau kita tengok surah Makkiyah yang telah turun ya, walaupun kita akan baca pada juzuk 30 betul. Itu episod yang ke 600 lebih nanti ya, ataupun 500 lebih. Salah satunya surah Bayinah. Ya betul. Ya, Bayinah itu maksudnya apa? Rasulum minhum ataupun rasulum minallah yatlu suhufam mutahharah ya. Satu rasul yang menunjukkan akhlak dan juga
membacakan suhufan mutahharah itu daripada Quran. Jadi Quran ini kita boleh terangkan. My Quran Time ni saya menerangkan. Tetapi dalam masa yang sama saya pun kena buat apa yang saya cakap Ustaz. Ya, tolong tuan-tuan yang di rumah tolong doakan juga saya boleh berakhlak dengan apa yang ada dalam Quran. Pasal apa? Pasal sebenarnya kalau kita sampaikan ya Qurannya, tapi orang yang menyampaikan Qurannya macam tak berapa okey pelangainya kan, itu juga akan memberi kesan kepada orang yang menerima, sehingga kan kita tak boleh cakap orang yang tak terima tu dia kamu ni fasik, bukan. Pasal sebenarnya kena tanya dulu pada orang yang bawa, kamu punya perangai yang kata saya fasik ni mana kau belajar, ya, adakah belajar daripada My Quran Time contohnya kan. Tapi sebenarnya bukan. Maksudnya ialah bayinat ini kita sampaikan dengan hujah yang betul, dalam masa sama akhlak kita. Dan salah satu perkara Ustaz ya, kalau zaman Nabi ini, Nabi memperjuangkan keadilan untuk semua. Masya-Allah. Maksudnya kalau kita dalam konteks kita di negara ini, keadilan untuk orang Melayu, untuk orang Cina, India, segala kaum, itu adalah cara kita. Subhanallah. Ya, tak adalah kita kata okey untuk orang Islam kita adil, orang yang tak Islam ni kita kan. Kalau kita ada gaya berfikir begitu, sebenarnya kita ambil teknik Bani Israel. Bani Israel ni dia nak khalisatan saja, dia nak khusus untuk dia saja, eksklusif untuk dia sahaja. Maka disambung lagi pada ayat 100 itu, dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji sekumpulan daripada mereka melanggarnya. Dekat ayat 100 dengan ayat 101 ini ada perkataan apa? Nabadha istilahnya Ustaz ya. Kalau Ustaz boleh ulang balik ayat yang ke-100 itu untuk kita memahami bahawa sebenarnya mereka ni dah memeterai janji dengan Allah, tapi mereka baling belakang Ustaz. Bukan pandang belakang, baling ke belakang. Mereka tahu dah ada perkara kebenaran, tapi dia buat-buat macam tak tahu. Jadi Ustaz silakan. Okey, baik. Ayat ke-100 Ustaz ya. Ya, ayat 100. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekumpulan daripada mereka, fariqum minhum, melanggarnya. Itu terjemahanlah Ustaz ya. Tapi istilah nabadha ini maksudnya kalau Ustaz jadi cakap musangking Ustaz kan, orang kata sedap sangat tu, orang bagi hadiah, ataupun yang terbaru ni Ustaz yang saya jumpa tu, namanya tupai king. Masya-Allah. Tupai king Ustaz. Tupai king dia, tapi kita bukan nak cerita sedap tupai king Ustaz ya, nanti kan jadi lain. Ideanya ialah orang bagi hadiah kan, kemudian kita tahu sedap dah ni. Orang dah bagi, kita dah tahu dah sedap, tapi kita baling ke belakang. Allahuakbar. Itu maksudnya memang tak payah bagi lagi lah. Subhanallah. Kan? Betul Ustaz. Jadi bila kita tengok perkara ini, Allah bagi hadiah yang amat besar, namanya adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka sudah ada perjanjian, tetapi mereka baling perkara itu ke belakang, itu tandanya memang tak beradab, biadab. Kan? Dan bal aktsaruhum la yu'minun, mereka itu sebenarnya tak beriman. Ya, dia tak beriman pun bahawa makanan ni sedap ni, contohnya lah, bagi yang boleh makan lah ya. Tapi yang tak boleh makan, memang dia percaya saya tak boleh makan. Kalau saya makan nanti suara saya ke ataupun darah manis, darah kencing manis ke. Jadi dia dah tahu. Jadi kalau kita melihat kepada ayat yang ke-101 pun Allah mengulang balik perkataan ini ya. Pasal apa? Pasal ideanya baling ke belakang ini ialah orang-orang yang dapat sesuatu yang berharga, bukan dia tak tahu nilainya, dia tahu nilainya. Tetapi kerana ada hawa nafsu. Dia ada keinginan lain. Itu sebabnya ayat 101 itu pun sekali lagi Ustaz ya. Kalau Ustaz boleh sekali lagi membaca untuk kita sama-sama bersama dengan tuan-tuan yang di rumah, agar kita jangan buang ke belakang apa yang kita ada hadiah daripada Allah. Silakan Ustaz. Okey, baik. Ayat 101 Ustaz Okey, yang tadi saya dah baca mujawad, yang ini saya nak ulang balik baca murattal Pak Ustaz. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum
musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul Nabi Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya sebahagian apa yang ada pada mereka, sebahagian daripada orang-orang yang diberi kitab itu, iaitu orang Bani Israel ataupun Yahudi ini, melemparkan kitab Allah itu ke belakang seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ya, melempar itu maksudnya apa? Satu, tak beri perhatian. Yang keduanya, dia tahu dah benda tu. Tapi dia baling ke belakang pasal kalau dia tengok selalu dia akan rasa bersalah. Dia nak buat apa yang dia nak buat, jadi dia tidak mahu baca banyak kali, ya. Dan itu sebabnya dua perkara inilah yang perlu kita ambil perhatian Ustaz, ya. Maksudnya kita tak naklah jadi orang yang tak beri perhatian bila Quran ini ada, ya, ada peluang untuk belajar, kita kata tak apalah, saya beri perhatian dulu pada kerja saya. Sekarang dah sibuk, dulu tak sibuk. Contohnya kan. Saya akan beri perhatian nantilah bila saya dah tak sibuk balik semula. Tak sibuk sebenarnya tempat paling tak sibuk Ustaz sebenarnya di bawah tanah. Kan? Di atas tanah ni memang semua orang sibuk, tetapi itu yang Allah maklumkan kerana orang Bani Israel ini pada ayat yang ke-96 ahrasan nasi ala hayat minal ladina asyraku. Ya, dia cinta sangat, tamak sangat atas dunia ini. Itu sebabnya kalau kita ada 24 jam tuan-tuan, kalau boleh paling kurang pun 1 jam lah, kan. 1 jam dengan Quran. Betul, kalau tamak sangat 23 jam tu untuk cari dunia, kan. 1 jam saja takkan tak boleh, kan. Betul, tetapi kalau tak boleh juga, khawatir Allah menyatakan kita digelar sebagai orang yang nabadha, ya, yang melemparkan. Dan inilah pelajaran yang kita ambil. Dan di hujung itu ayat 101 itu Allah menyatakan ka'annahum la ya'lamun. Kalau di hujung ayat 100 itu bal aktsaruhum la yu'minun, ya, kebanyakan mereka tidak beriman. Tapi yang 101 ini seakan-akan mereka tidak mengetahui. Dia macam bila orang cakap jomlah kita baca Quran, baca Quran, dia akan cakap dia macam tak faham apa kepentingan baca Quran. Ataupun kalau jomlah kita solat, kan. Solat, apa kaitan solat dengan produktiviti contohnya. Dia bertanya soalan, sebenarnya dia tahu bahawa solat itu amat penting. Jadi mereka ini ka'annahum la ya'lamun, dia buat macam tak tahu. Seolah-olah tak tahu. Jadi ini perkara yang kita, kalau dalam hati kita bila kita baca Quran ini Ustaz ni, dah tahu sikit-sikit ini, kalau kita rasa tersentak itu, kita jangan abaikan. Jangan abaikan. Pasal apa tuan-tuan? Bila kita abaikan perkara tersebut, ia sebenarnya menyambung legasi ya Bani Israel ini yang dia buat-buat, dia baling ke belakang pasal dia nak teruskan buat apa yang dia buatkan, ya. Jadi ini adalah perkongsian, dan itu sebabnya Ustaz ada tajwid. Ya, yang Ustaz nak tambah sikit. Okey, boleh. Dalam satu muka surat yang kita baca ni, tadi kita dah kongsikan Ustaz dan juga para sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, Lahnul Jali satu, kemudian kita tekankan juga tadi kalimah bimuzahzihihi tadi satu. Mungkin satu lagi yang saya nak kongsikan iaitu pada kalimah saya kalau boleh Ustaz, kalau wa mikala tu. Wa mikala. Saya biasa kita cakap Mikail, kan. Betul. Tapi kat sini sebenarnya bacaannya macam mana? Ayat 98 kan. Okey. Betul. Okay, saya baca sikit saya. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal
Itu contoh kalau saya wakaf, Ustaz. Okey, Jadi bila kita wakaf dekat situ, dia boleh baca dengan 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Dia boleh jadi mat alif sukun kat situ, Ustaz. Kan? Okey. Kalau saya sambungkan bacaan, dia jadi mat asli 2 harakat saja. Contoh, wa Jibril wa Mikala wa Mikala fa inna Allah. Contoh kat situ. Jadi kena hati-hati kat situ. Mat dia tu kalau kita berhenti lain bunyi dia, Ustaz. Bila kita sambung, kita wasal pun lain bacaan dia. Jadi kalau saya sambung jadi 2 harakat saja. Wa Jibril wa Mikala, mi tu 2 harakat, ka tu 2 harakat. Wa Mikala fa inna Allah. Tu contoh, Ustaz. Dan kalau saya habiskan ayat itu, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Aduwwul li tanwin bertemu dengan lam, kita tak boleh dengung. Hukum dia idgham bila gunnah. Maksudnya masukkan bunyi tanwin tu ke dalam lam tanpa dengung. Jadi insya-Allah yang ni kita akan jumpa, kita akan belajar nanti pada konsep tajwid yang akan datang. Ini sebagai pengenalan lah, aduwwul lil kafirin. Dan saya tertarik satu ni, Ustaz. Sahabat kita yang kongsikan beri semangat pada kita dan ucap tahniah dan terima kasih sangat dengan program My Quran Time kita ni, iaitu yang bahagia Datuk Daud yang kini berada di Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah. Menetap di sana, Ustaz. Menetap di sana. Satu keluarga bertugas di sana, satu keluarga, dan cucu dia pun ada juga ke sana, Ustaz, belajar kat sana. Masya-Allah. Jadi terima kasih Datuk Daud. Doakan kami di Jeddah sana, di Makkah Al-Mukarramah sana. Mudah-mudahan kami terus, kita semua sahabat-sahabat Al-Quran semua, keluarga besar kita ini terus dikurniakan kekuatan dan juga semangat oleh Allah SWT untuk belajar. Dipermudahkan, insya-Allah. Dipermudahkan, jangan buang ke belakang. Jangan buang ke belakang, masya-Allah. Sebabnya ini kita nak membawa kepada istilah buang ke belakang tadi, Ustaz. Betul, kan? Pasal di hujung tadi bercakap tentang ka'annahum la ya'lamun, ya, untuk tuan-tuan yang berada di rumah. Biasanya kalau kadang-kadang anak-anak, adik-adik ke kat rumah kan, bila nak mudah ya, kalau tolong ambilkan cawan contohnya. Tak tahu. Kan sebenarnya tahu kan, betul, tapi Ustaz, pasal nak mudah untuk mengelak, maka kalau satu lagi contohkan macam ada sampah kan, atau plastik apa, siapa buang ni? Dia buang tapi tak tahu. Itu adalah satu perkara yang kita kena baiki, ya. Dan kita sama-samalah kita berdoa agar Allah pelihara hati kita khalis dengan panduan daripada Al-Quran. Silakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam tubuh kami ini ada seketul daging. Jika elok daging ini, maka eloklah seluruh kehidupan kami, ya Allah. Andai rosak daging ini, seketul daging ini, ya Allah, maka rosaklah keseluruhan tubuh kami, kehidupan kami, ya Allah. Itulah hati kami, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Duhai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati-hati, ya Allah, tetapkan hati kami atas agamamu dan juga ketaatan kepadamu, ya Allah. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih, Ustaz. Bacaan doa sebentar tadi, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus kita ini dipimpin oleh Al-Quran, dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingin sama-sama menggalakkan tuan-tuan dalam wakaf untuk ummah agar kita dapat menyebarkan lagi mesej ini kepada seluruh alam. Wakaf ini untuk sama-sama kita jemput lebih ramai lagi menghargai mushaf, baca bacaan yang ada, dan insya-Allah tuan-tuan kita bertemu lagi pada episod akan datang, ya, ulangan kita pada jam
5 petang. Dan hari ini untuk malam ingat 11 malam. 11 malam dan 6 pagi esok. Ya. Dan insya-Allah kita menyambung halaman 16 menyambung tentang peristiwa penting. Wah, masya-Allah. Apakah kesan kalau tak baca Quran? Allahu akbar. Nantikan My Quran Time, baca, faham, amal.